Test mic 1 2 3 1 2 3. Test mic 1 2 3 1 2 3. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Lim selaku pensyarah PKUK 3152. Saya Syafiq Nur Amirul bin Samsudin daripada kelas PT4 S11 akan membentangkan projek inovasi yang telah saya laksanakan. Okay, pertama sekali kita akan lihat kepada latar belakang inovasi. Okey. Inovasi saya iaitu kit teknik SKOP merupakan satu ciptaan inovasi yang mengaplikasikan teknik penghasilan ayat dalam bahasa Melayu iaitu teknik SKOP, di mana SKOP ni terdiri daripada S subjek, K kata kerja, O objek dan P perluasan. Inovasi ini bertujuan untuk memudahkan murid murid berkeperluan pendidikan khas masalah pendengaran untuk memahami konsep sintaksis ayat yang betul dengan dibantu oleh penggunaan bahan mawjud dan unsur-unsur digital. Okey, maksudnya ialah inovasi saya ini adalah latar belakangkan kepada masalah MBK yang ada masalah terhadap pembinaan ayat lah ataupun lebih kepada sintaksis ayat. Okey, seterusnya, okey, antara salah satu rasional ataupun alasan saya menghasilkan bahan ini ataupun inovasi ini iaitu kit teknik SKOP ialah yang pertama sekali ialah saya ingin meningkatkan kualiti dan keberkesanan teknik SKOP terhadap perkembangan sintaksis ayat murid berkumpulan pendidikan khas masalah pendengaran, di mana kita dapat tahu bahawa teknik SKOP ni ataupun teknik skop adalah satu teknik yang telah dihasilkan atau satu teknik yang dicipta untuk membantu murid-murid ni memahami untuk membina ayat. Tapi berdasarkan daripada teknik ni saya ambil dan saya hasilkan satu bahan mawjud ataupun inovasi yang membolehkan murid-murid berkelas pendidikan khas masa pendengaran ini memahami cara nak gunakan teknik ni, sebab kita tahu murid-murid masalah pendengaran ni ada dia punya visual, dia orang bergantung kepada visual mereka untuk memperolehi maklumat. Jadi dengan mengadaptasikan teknik skop ni kepada satu bentuk bahan mawjud yang bervisual, jadi uh, murid masa pendengaran ni dapat memahamilah cara nak guna teknik ni uh, dan sekaligus murid-murid masalah pendengaran ni boleh dapat membina ayat dengan cara yang betul lah, dengan dengan susunan sitasi ayat yang betul, dan kita dapat jugalah dapat meningkatkan perkembangan bahasa murid-murid masa pendengaran ni. Okay, lepas tu yang kedua ialah membantu murid berkumpulan pendidikan semasa pendengaran, di mana inovasi ini dibina dengan dasar bagi membantu MVP Camp masa pendengaran dapat membina ayat mudah dengan susunan yang betul. Jadi kita aplikasikan teknik ni, kita mengadaptasikan teknik ini menjadi satu bentuk atau inovasi yang bersesuaian dengan MBK yang mereka ni mudah faham lah. Mereka mudah faham dan mereka dapat mengaplikasikan teknik ni dalam kehidupan seharian mereka untuk membina ayat mudah dengan susunan yang betul lah, ataupun dalam kata lain dengan bentuk sintaksis ayat yang betul lah, bukannya yang tunggang terbalik. Macam kita tahu mula-mula masa pendengaran ni mereka ada masalah sedikit dalam pembinaan ayat. Jadi dengan adanya inovasi ni, dengan mengadaptasikan teknik SKOP dalam bahasa Melayu, diharapkan dapat membantu MBK dan dapat memudahkan MBK untuk mengaplikasikan teknik ni dalam kehidupan seharian mereka dan untuk membina ayat dengan mudah dengan susunan yang betul. Okey, seterusnya ialah kita akan beralih kepada strategi penyelesaian yang saya buatlah untuk menyelesaikan masalah, di mana masalah utama saya ialah
murid-murid Maslam Negara ini ada masalah dalam membina ayat, dalam dalam memastikan ayat dengan cara yang betul. Okey. Pertama sekali, yang paling penting sekali ialah saya membuat perhatian terhadap murid pekat, di mana masa saya praktikum, saya ada itu masa praktikum saya ada teringat saya ada seorang murid yang ya rata-rata lah bukan seorang je, tapi rata-rata murid yang saya ajar ni mereka ada sedikit lewat dalam perkembangan bahasa. Jadi untuk mengukuhkan lagi saya punya teori tu, saya ada pergi melawat ke sekolah, di mana apa yang dapat tengok pada apa yang doktor dapat lihat kepada gambar ni masa saya melawat ke sekolah, dan saya meminta murid itu untuk membina ayat dan mengisyarat ayat itu. Saya nak tengok bagaimana perkembangan bahasa mereka. Jadi saya bukan laksanakan terhadap seorang saja, saya laksanakan terhadap satu kelas. Di mana saya melihat kepada masalah murid ini. Jadi apa yang saya dapat, jadi dapatan yang saya dapat perolehi ialah rata-rata murid mampu membaca. Tapi bila dalam perkara yang melibatkan pembinaan ayat, mereka agak pencapaian mereka tu agak kurang lah. Jadi itu dapatan saya. Okey. Apabila pemerhatian yang saya buat dalam murid pekat ni, saya dapat memperoleh dapatan. Jadi dapatan itu, untuk saya nak mengukuhkan lagi dapatan itu, saya pergi berujuk kepada pakar ataupun pensyarah di Jabatan Pendidikan Khas seperti Bonda, ada Pendatin, nanti Siti Muhibah yang pakar dalam bidang-bidang masa pendengaran. Jadi saya bertanya kepada beliau, bagaimana saya nak menangani masalah ni, bagaimana saya nak menyelesaikan masalah. Jadi beliau ada memberikan beberapa idea, dan idea itu, dan beliau ada memberikan beberapa idea lah macam mana saya nak memahamikan membuatkan murid-murid masa pendengaran ini dapat meminda ayat. Dan salah satu idea beliau ialah mana beliau mencadangkan saya untuk menggunakan uh, gambaran ataupun satu gambar sebagai situasi kepada murid masa pendengaran ini, dan mengaitkan situasi tersebut dengan apa kita kata ni, dengan kehidupan seharian mereka. Jadi idea-idea yang diberikan oleh beliau ni akan saya terjemahkan kepada idea saya sendiri, itu di mana pada langkah ketiga, di mana saya membuat lakaran inovasi saya, dan saya dapat tercetusnya idea ni di mana saya melihat teknik SKOP ni. Jadi teknik SKOP ni, apa yang kita tahu hanya teknik saja. Jadi saya menggunakan idea daripada pakar pensyarah yang telah saya rujuk. Jadi di mana idea itu ialah untuk menggunakan bahan-bahan yang bergambar yang dapat mengaitkan dengan kehidupan seharian murid. Jadi inilah saya hasilkan satu kotak inovasi yang dapat digunakan untuk mengajar murid cara menggunakan teknik skop ni, agar murid masa pendengaran ini dapat membina ayat dengan mudah, dengan susunan ayat yang betul dan sintaksis yang betul. Okey, seterusnya ialah kita akan lihat kepada penggunaan inovasi saya ni bagaimana. Okey, pertama sekali sudah tentu guru guru ataupun murid lah uh, akan mengambil gambar ataupun mengambil gambar, situasi gambar daripada dalam dalam kotak ni, di mana guru boleh buat pelbagai gambar berdasarkan situasi-situasi yang berbeza lah. Macam aneka dalam situasi ni, gambar ni menunjukkan seorang atuk dengan membaca surat khabar di ruang tamu. Jadi guru akan meletakkan gambar ini di hadapan kotak ini, dan murid-murid perlu mengambil kad perkataan yang bersesuaian dengan konteks gambar tersebut. Macam andai kata dalam setiap botol ni ada berbagai kad perkataan, yang merujuk pada berbagai situasi. Macam jadi murid perlu mencari kad perkataan dengan bimbingan guru, kad perkataan yang betul berdasarkan situasi ni. Andai kata macam atok, jadi mereka mencari kad perkataan atok ataupun lelaki, dan sebagainya melambangkan situasi tersebut. Dan guru dan murid perlu menyusun setiap kad perkataan tu pada susunan yang betul lah. Macam kalau untuk hijau, ya, kad perkataan hijau adalah untuk subjektif.
Untuk perkataan biru adalah untuk kata kerja. Jadi dia perlu ikut susunan lah dan sambil memilih dan perlu memilih perkataan tersebut berdasarkan gambar ataupun situasi yang diberikan oleh guru. Dan murid perlu melengkapkan lah. Bila dah lengkapkan, murid perlu berisyaratkan lah, isyaratkan setakat perkataan ini sehingga menjadi satu ayat yang lengkap, satu ayat mudah yang lengkap. Okey. Seterusnya, untuk memasukkan unsur-unsur digital, saya telah attachkan QR code, di mana QR code ni akan membawa guru ataupun guru ke website yang mengandungi manual penggunaan kit teknik SKOP atau teknik skop ataupun dan juga penerangan tentang apa itu teknik skop, dan juga saya ada attachkan contoh-contoh perkataan subjek, perkataan-perkataan dalam skop itu seperti perkataan subjektif, perkataan kata kerja, perkataan objektif, objek dan perkataan perluasan. Di mana setiap contoh-contoh perkataan tersebut telah saya isyaratkan, telah saya buat video isyarat, dan contohnya video isyarat untuk subjektif city ataupun kata kerja, video perkataan kata kerja ada video dia, contoh membaca surat khabar, saya telah masukkan video-video tersebut, contoh perkataan tersebut. Okey. Okey, seterusnya kita akan lihat kepada impak inovasi ni, di mana ada apa yang telah saya jalankan ataupun saya telah test produk ini di sekolah. Ialah apa yang saya boleh nampak ialah, pertama sekali, murid pekak lebih mudah untuk membina ayat dengan bimbingan inovasi ini. Okey, tanpa bimbingan inovasi ini ataupun hanya menjelaskan teknik inovasi, teknik skop ni, dan murid agak sukar untuk faham macam mana nak guna teknik skop ni sebab murid tak ada gambaran, tak ada gambaran yang penuh. Contohnya subjektif, mereka tak tahu subjektif ni apa, kata kerja ni apa, dia tak ada gambaran yang penuh. Jadi dengan adanya inovasi ni, yang murid dapat gambaran yang jelas lah. Okey, ini subjektif. Subjektif perlu di hadapan. Okey, kata kerja. Oh, ini contoh kata kerja. Kata kerja mesti selepas perkataan subjektif dan sebagainya. Jadi ini akan beri, dan impaknya ialah murid pekatnya akan lebih mudah lah. Mudah untuk membina ayat. Bukan saja mudah, dan juga murid juga senang faham lah. Oh, macam ini nak buat ayat yang penuh. Macam inilah cara susunan ayat ataupun sintaksis ayat yang betul. Okey, impak yang seterusnya ialah tugas guru akan menjadi lebih senang dan objektif pembelajaran dapat tercapai, sebab kadang-kadang ada objektif pembelajaran yang memulakan murid untuk membina ayat dengan mudah. Namun objektif tu sukar namun objektif pencapaian tu agak sukar tercapai apabila, sebab murid-murid ni sukar untuk membina ayat. Jadi agak sukarlah bagi guru mencapai objektif pembelajaran tersebut, dan kerja guru akan bertambah-tambah sebab guru perlu terangkan. Okey, subjektif macam ni, kata kerja ni macam ni, perlu terangkan bagaimana ini dan ini dan ini. Jadi dengan ada bantuan yang inovasi ni, tugas guru akan lebih mudah lah, dan objektif pembelajaran dapat tercapai yang berkaitan dengan pembinaan ayat macam. Jadi bila kita subjektif ni, kita memberi penerangan dengan bersertakan kad perkataan dan situasi bergambar, murid akan lebih faham lah, murid pekak akan lebih faham lah. Jadi tugas guru akan sedikit kurang bebanan lah untuk memahamkan lagi murid ini, sebab ada bantuan inovasi dapat memudahkan murid untuk memahami cara nak membina ayat yang menggunakan teknik ini. Okey, seterusnya ialah okey, seterusnya ialah perluasan ataupun komersial, di mana bahan inovasi yang saya hasilkan sudah tentunya saya nak memperluaskan ataupun mengkomersialkan sampai inovasi ini untuk kebaikan bersama, kebaikan guru-guru. Jadi
salah satu kaedah yang saya gunakan untuk komersialkan saya punya bahan inovasi ini ialah dengan membuat satu poster komersial lah, mana poster yang menunjukkan kit teknik SKOP saya ni, dan poster tersebut ada nama saya, ada nama nombor telefon dan juga ada email saya untuk makluman yang lebih lanjut. Dan tapi poster ni tak tak akan membantu saya untuk meluaskan lagi subjek bahan inovasi jikalau saya tak sebarkan poster ni ke IG saya, ke platform media sosial yang lain. Jadi saya menggunakan medium media sosial saya iaitu Instagram untuk mengkomersialkan saya punya bahan inovasi ni, mana saya telah postkan kat Instagram saya, post ni kepada Instagram saya, dan saya mengajak rakan-rakan saya lain atau rakan-rakan guru saya yang lain untuk melihatlah saya punya kit teknik ni melalui poster ni. Okey, ini merupakan lakaran asas kepada inovasi saya, di mana yang pertama sekali apa yang dapat terlihat pada bahagian kiri ini ialah lakaran asas lah ataupun raw idea saya terhadap inovasi ini. Jadi saya guna konsep yang sama, di mana saya gunakan kotak yang terdiri yang ada subjektif, kata kerja, objek dan perluasan. Dan setiap kotak-kotak ni ada kompartmen dia, macam atas kotak ni ada tempat kompartmen untuk untuk mengambil kad bergambar ataupun situasi yang bergambar, dan di bawah setiap huruf-huruf skop ni akan ada kompartmen juga untuk meletakkan kakak perkataan setiap huruf tersebut. Macam subjektif, perkataan subjektif ada ruang dia untuk letak perkataan subjektif tu. Untuk kata kerja ada ruang atau ada tempat untuk meletakkan perkataan tersebut, dan sama juga dengan yang lain. Okey, itu saja pembentangan daripada saya. Sekian dan terima kasih. Berakhirlah sudah pembentangan projek inovasi, tapi ini bukan pengakhiran buat jiwa Sorat Inovatif. Sekian, terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Lim, dan terima kasih. Salam sejahtera.